warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, sambung. Apa yang terakhir? Ha? Oh, baca Mulai'ah. Dalam kitab ni. Okey, kalau dalam kitab ni dia muka surat 29 nombor 38. Sunat hai'ah itu banyak. Sunat hai'ah itu banyak. Dia mula-mula ulama ni, tuan guru pengarang kitab Musannif ni, dia mula-mula dia kata sunat hai'ah itu banyak. Antaranya, maknanya ada sunat hai'ah yang tak sebut dalam ni. Tu dia kata maksud tu. Antara sunat hai'ah, apa dia? Angkat tangan. Angkat tangan masa mula-mula takbiratul ihram. Dengan apa cara sekalipun, asalkan diangkat, dapatlah sunatnya. Angkat macam mana pun tak apa. Angkat begini ke, angkat begitu ke, begini ke, dapat sunatnya. Tetapi, Tetapi, yang eloknya, yang paling bagus, masa angkat, yang eloknya tapak tangan hadap kiblat. Nombor satu. Ni. Tapak tangan ni, tapak ni ada kiblat. Bukan ni. Yang orang banyak angkat dia macam ni. Dia angkat macam ni, bila angkat macam ni, yang ada kiblat ni. Yang ada kiblat ni. Yang ada kiblat betul ni. Ni. Lepas tu angkat tangan ni. Tu kita tak belajar, kita buat salah lah, buat silap. Kita angkat tangan tapi kita tak buat yang elok. Kenapa tak buat yang elok? Tak belajar, tak buat yang elok. Pertama dia kata tapak tangan menghadap kiblat. Ni. Tu kena angkat betul ni. Ni kena ada kiblat. Kena angkat macam ni. Ada kiblat. Ni, tapak tangan ada kiblat. Banyak orang nombor satu dah salah lah. Bukan tak sah semayang, sah. Sebab sunat je. Nombor satu angkat tangan je ni. Allah Akbar. Ni yang paling popular. Yang paling banyak orang angkat sekarang ni. Kalau kita tengok kat surau masjid, kita tengok orang. Kalau orang surau masjid datang belajar pun angkat macam ni. Orang tak datang belajar lagi angkat macam ni. Dia tak tahu demi formula. Nombor satu, tapak tangan ada kiblat. Kiblat mana? Sana. Macam ni lah. Itu kena angkat ni. Ni angkat macam ni. Ramai orang angkat ni. Bertentang dengan bahu. Ni bahu. Jadi ni bahu. Bertentang dengan bahu ni kat sini. Dia kena tangan ni kena kat atas bahu. Kalau dia angkat macam ni, ni ada kiblat juga. Tapi tak bertentang dengan bahu. Bahu kat sini. Kalau dia angkat macam ni, bawah ni bertentang dengan kiblat juga. Tapi tak tentang dengan bahu. Dia syarat dia hadap kiblat bertentang dengan bahu. Tentang depan-depan. Ni bahu kita. Dia depan-depan kat sini. Gitu. Ada orang angkat macam ni. Tak bertentang dengan bahu. Bahu sini. Jadi tarik belakang lagi. Ni gitu. Bertentang dengan bahu. Dua. Satu, tapak tangan ada kiblat. Dua, tentang dengan bahu. Tu kita buat dah satu tu. Nak kena atur dia. Tiga, ibu jari tentang dengan cuping telinga. Sebelah bawah.
Ni cuping telinga. Dia tentang dengan ni. Bertentang dengan ni. Jadi kali ni. Kalau kita angkat ini, tak ada sampai ni. Ini baru tentang ni, tentang ni. Ni baru tentang ni. Ni cuping daripada telinga sini. Kalau kita angkat begini, betul ada kiblat. Tapi tak tentang bahu, tak tentang cuping telinga. Kita angkat sini, tentang bahu, tapi tak tentang cuping telinga. Ada kiblat. Jadi bawah sikit. Jadi cuping telinga ni panduan untuk temukan dengan ujung ibu jari ni. Ni. Kalau kena tak apa. Allah. Kena tak apa. Sebab dia bertentang. 3. Buka tangan, tapak tangan ada kiblat. Lagi tentang dengan bahu. Lagi ibu jari tentang dengan cuping telinga bawah. Kedua-dua ibu jari tentang dengan cuping telinga sebelah bawah. Okey. Gitu. Ujung jari bertentang dengan cuping telinga sebelah atas. 4. Ni ujung jari sini. 4. Jadi kalau ditangkap sini, Allah sini. Dengan sini. Sini jangan sini Allah sini. Ini okey, betul. Ini buka, ada kiblat betul. Tapi jari ni tak tentang ni. Jadi nak buatkan jari ni, ujung jari ni tentang dengan sini. Tegaklah. Itu lah. Allah. Itu. Dalam kita imam kat surau tu ini. Allah. Boleh perasaan dia pergi tengok. Main belakang imam. Pergi orang kampung. Kita imam. Kita bukan nak perhati orang semayang. Tapi kita nak perhatikan. Dan bila kita ada ilmu, kita kata ni tak tepat. Lepas semayang tengoklah. Dia dulu kuliah. Kuliah pun tak ada. Kelas pun tak buat. Memanglah dengan imam bukan salah. Buatlah kelas. Betulkan solat. Biar satu kampung ni dia mempersembahkan dengan Allah sesuatu yang terbaik, maka Allah turun rahmat pada kampung tu. Itu tujuan dia buat kelas, bagi orang tahu, belajar yang wajib macam mana, yang sunat macam mana. Imam pun angkat tangan tak ikut dalam kitab. Setelah habis menyebut akbar, ini satu kaedah. Setelah habis menyebut akbar, Allahu Akbar. Dia kata sini, kalau kita kata setelah habis Allahu Akbar turunkan Allahu Akbar, turun. Turun pula ada cara dia. Kedua-dua tangan itu diletakkan tapak tangan yang kiri di bawah dada. Ni turun sini pula. Tadi yang sini betul. Allahu Akbar. Okey, turun. Tapak kiri turun letak bawah dada. Ni dada. Bawah dada. Letak bawah dada. Ke bawah dada. Atas sedikit daripada pusat. Bertentangan dengan jantung hati, mirip ke kiri. Jantung kat sini. Jadi kat sini. Bertentangan dengan jantung kat sini. Tapak tangan kat sini. Di bawah pusat, atas pusat. Pusat kat sini. Atas. Sini. Jadi dia angkat dia begitu. Allah. Tak. Tapak tangan. Ni, pusat, atas. Ni, dada, bawah. Mirip ke kiri. Bertentangan dengan jantung. Dulu masa belajar dulu, Ustaz kata kat poket ni. Poket yang belah kiri ni. Poket ada sini. Poket yang kita nampak daripada depan ni belah kiri. Kalau belah kita belah kanan. Ni. Ni lah. Poket ni. Jadi inilah jantung. Lepas tu kalau orang main drama, kau sakit jantung, dia bukan ni. Ni jantung. Ni kat sini, ni pusat, ni dada, bawah dada, atas pusat, ni belah kiri, jantung. Situ. Sini, tapak tangan. Tapak tangan ni. Lepas tu baca lagi dia kata apa? Mirip ke kiri. Manakala tapak tangan kanan nak buat apa? Sebelah tangan kanan digenggamkan di atas tapak tangan kiri itu. Kanan genggam ni. Bukan sini. Terbalik. Ini kiri dengan kanan. Dia kanan genggam kiri. Tuju.
Dan boleh juga ditemukan pergelangan atau pergelangan tangan kiri dan jadi digenggamkan pada hujung lengan tangan kiri. Ni pergelangan ni kat sini. Pergelangan ni kat sini. Ni bengkok ni. Ni. Jadi ni dengan ni ditemukan. Ni. Nampak ni, ditemu ni. Ni kat sini, temu sini. Dan digenggam macam ni. Kalau guru dulu dia kata yang genggam ni tangan 1, tangan 4, jari 1, jari 4, jari 5. Jadi macam ni. Jadi jari 2 dengan jari 3 ni, yang ni dibuatkan selari dengan hasta, ni hasta. Dia begini ni. Jadi dia macam mana tadi? Allah, ni dia cakap ni renggang sederhana. Bukan macam ni. Bukan macam ni, dia renggang sederhana. Bukan macam ni, dia renggang yang besar. Dia renggang yang sederhana. Sebab tu nak kena tahu step by step. Allahu Akbar. Dia akan jatuh pada sini. Banyak orang macam ni. Cepat lah. Sini. Ada orang macam ni, Allahu Akbar. Bukan sini. Ini bukan milik jantung. Jantung kat sini. Jadi kat sini. Kat sini. Praktis kat luar semayang. Tengok cermin. Allahu Akbar. Tengok. Oh betul. Allahu Akbar. Nampak tak dia begini? Kadang ni kan dia ke sana kan. Allahu Akbar. Kan dia nampak dia ke sana. Nampak balik ke sana. Nampak tangan ni. Tangan ni bukan sini. Kalau sini dia tak ke kiri. Dia gitu. Dia gitu. Dia tegak je. Allahu Akbar. Jatuh sini. Allahu Akbar. Kena praktis. Ni. Begitu. Jangan macam ni. Ni tak lurus. Mungkin satu lurus. Begitu. Jangan macam ni. Buang dah macam ni. Ini dah buat daripada kecil ni masalah ni. Nak ubah ni bukan senang. Sebab apa? Buat kecil, masa kecil tak belajar betul-betul. Tapi mungkin belajar. Tapi tak diajar dengan tepat tau. Tadika kan budak tadika kan belajar. Angkat tangan. Tapi Ustazah tak tunjuk. Apa syarat dia? 1, lurus. 2, ada kiblat. 3, telpangan dengan bahu. 4, jari bawah kat sini. 5, jari hujung kat sini. Okey, 5 perkara. Turun kiri, telapak tangan atas pusat, bawah dada, belah kiri, miring jantung. Letak. Ni, temukan pergelangan dengan pergelangan. Pergelangan mana? Ni, temukan. Ni. Lepas tu pegang, genggam. Lepas tu ni 2, luruskan. Kalau daripada kecil dia ajar macam ni, dah kecil belajar kat sini, nanti dah besar kerja kat maritim dia buat macam ni. Masalah kecil tak belajar, tak masuk tadika. Dulu zaman kecil tak tadika. Cuma belajar kat surah Al-Quran, angkat tangan, semayang, angkat tangan. Tu dah besar dia angkat tu kaki dia, tak kira dia. Tengok. Mesti ada rujukan kitab. Kenapa kau angkat gini? Apa angkat gini ya? Orang lain angkat gini. Bukan ikut orang lain. Ikut kitab kata apa? Buka adab kiblat. Kenapa? Guru kami kata apa? Anggota yang menghadap kiblat itu semasa semayang, dia akan mendapat berkat. Dia dapat kebaikan. Tangan dia ringan nak sedekah. Tangan dia ringan nak salam orang dengan orang yang boleh salam. Dan tak salam dengan orang yang tak boleh salam. Kenapa? Dia mendapat berkat waktu solat. Kenapa? Dia menghadap kiblat. Angkat dah betul. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Praktislah depan cermin. Allahu Akbar. Ni. Anak boleh sekolah kamu tanya, cuba angkat tangan, semayang. Macam ni dia angkat. Kita tak betulkan, nanti sampai jadi sarjan tak meritim dah kat sini. Dan dia tak ikut kelas kat sini, sampai mati dia kat sini. Tengok. Rugi je dia. Kenapa?
tangan dia yang diberi tawaran untuk mendapat berkat, dengan pusing je dia tak buat. Rugi, orang lain dapat. Kenapa? Orang lain belajar, dia tak belajar. Tangan berkat, anak salam, anak sentuh, anak dapat berkat. Isteri pegang, isteri cium, isteri dapat berkat. Tengok tak ada dah tangan ni nak ambil dia rasuah. Kenapa? Tangan ni dapat berkat. Macam mana nak berkatkan dia? Antaranya bawa dia menghadap kiblat ketika solat. Allahu Akbar. Bawa dia ada kiblat, kiblat sana. Bawa dia ada kiblat, bawa dia ada kiblat. Itu yang tuan guru cakap lah. Kita tak belajar lah, susah lah sikit. Jadi lepas ni, balik ni kena praktis. Allahu Akbar. Praktis lagi, tengok cermin. Balik tengok cermin. Ni renggang sederhana. Jangan buat gini. Ini renggang yang melampau. Jangan buat gini. Ini tak renggang. Jangan buat gini. Ini renggang yang sedikit. Ini 0 darjah. Ini 100 darjah. Ini 0 darjah. Ini 100. Jadi kalau sederhana 50. Ini maksimum 100. Ini 0. 50 macam gitu lah. Jadi in between lah. Tengah-tengah. Dengan ni keadaan ni kita angkat. Allahu Akbar. Atur. Allahu Akbar. Tu betul-betul. Benda ni bukanlah susah. Tapi kalau tak belajar memang akan kekal pada keadaan yang salah. Kita tengok orang semayang pun kita tahu dia ni belajar tak belajar. Tengok orang semayang. Tak tanya. Tengok semayang. Dan ini mesti diangkat dalam setiap keadaan yang sama. Nak rukuk. Tu nak rukuk. Ni nak rukuk. Allahu Akbar. Sama juga macam tadi. Kalau kita rukuk ini, rukuk ini, Allahu Akbar. Nampak tak betul? Tengok. Saya tak ada latihan dah betul. Allahu Akbar. Nak rukuk. Allahu Akbar. Bangun. Sami'allahu liman hamidah. Sama, position dia sama. Ini dekat sini, ini dekat atas, ini lurus, renggang sederhana, bertolak dengan bahu, menghadap kiblat. Tu 6-5 perkara tu nak kena masuk dalam otak kita. Kadang dah ini dah betul nak rukuk ni. Sami'allahu liman hamidah. Tengok Sami'allahu liman hamidah. Tahu tak? Pernah tengok orang buat Sami'allahu liman hamidah. Boleh pergi. Kan kat bawah jumpa bos paling besar. Orang tabik ni jumpa je, dengar kasut tu bunyi. Betul. Akan jumpa dia. Ni lah macam tu. Macam kita angkat dia tuan. Tabik ni tuan. Dia panggil lah, kau ni polis diraja Malaysia ke, komunis ke apa ni? Betul tak? Tapi solat tak kira. Solat Alhamdulillah. Kadang-kadang batal lagi. Berangkat lah kat sini, dia free fall. Tahu free fall tak? Dia bukan jatuh kan, dia lepaskan. Alhamdulillah. Habis ya batal. Ni sepadan. 2. Jatuh lepas badannya. 4. Alhamdulillah. Betul, mayang 4, ni 2. Ni 2. Oh, tak hati-hati. Mayang tak hati-hati. Gerak ikut rasa sendiri. Tak boleh. Dia kena gerak ikut syariat. Apa yang saya ajar. Gerak tu kena ikut syariat. Sama juga. Sallallahu alaihi wasallam. Angkatlah betul-betul. Sebutlah mulut tu walaupun semuanya jemaah. Nak turun rukuk, sebutlah mulut tu, sebutlah nama Tuhan, sebutlah nama Allah, nama zat tu. Nama zat apa? Allah. Nama zat Tuhan tu Allah. Nak rukuk, sebut nama zat tu. Allahu Akbar. Ini sebenarnya macam orang bisu. Inilah zat yang akan menyelamatkan kita dalam kubur. Inilah zat yang bagi kita bahagia sekarang. Kalau kita bahagia. Inilah zat yang menyelamatkan kita daripada ujian yang boleh mencalakan hati kita.
Tak apa, Allah. Inilah yang zat yang bagi kita makan tadi, pagi. Inilah zat yang bagi kita rezeki bekerja kat sini. Inilah zat yang bagi kita naik kenderaan masa kita naik kerja tadi. Inilah zat yang menyampaikan kita dan sihatkan kita pada hari ini dan hari yang akan datang dan hari yang berlalu. Siapa zat tu? Allah. Sebab tu bersemayang sebut nama dia. Allahu Akbar. Banyak orang rukuk mana sebut. Kan dalam Imam Allah Akbar. Nampak tak? Kenapa tak sebut? Aku tanya, kenapa tak sebut? Sunat. Sunat je kan? Kan sunat. Sunat je. Dia punya expression tu yang menunjukkan yang dia ni memang tak boleh disalahkan kalau tak buat. Sunat je kan? Kan sunat. Macam dia kata, kenapa kau tanya? Kan sunat. Betul lah dia punya siapa yang bagi formula, siapa yang bagi idea untuk mempertahankan diri ni? Nafsu lah, nafsu yang malas tadi. Sunat. Sunat je lah. Nampak. Tapi kalau dia memang lupa nak buat, tetapi dia ada kehendak nak buat, dia kata apa? Sunat lah. Patutnya aku buat. Begitulah patutnya aku buat. Kenapa? Sunat ni tak elok buat. Patutnya aku buat. Sepatutnya aku buat. Tapi selalunya nafsu ni dia akan depend diri dia. Dia akan depend diri dia. Jangan orang kata dia jahat. Dia akan depend diri dia. Dia kata alah sunat lah bro. Kau sunat-sunat kau nak bergaduh. Banyak orang tak semayang kat luar tu kau tak bergaduh. Dia selalu alasan itulah. Orang kat luar tu hal orang kat luar. Betul tak? Kita ni yang diri kita semayang ni, adakah kita nak nyebut nama Allah tu? Tidak. Itu yang soalan tu. Itu yang kita nak sebut nama dia. Kenapa sebut nama dia? Supaya kita kenal dia. Supaya kita rasa dia. Ni tak rasa apa-apa. Sebut Allahu Akbar, tak rasa apa-apa. Takbiratul ihram, Allahu Akbar, tak rasa apa-apa. Kenapa tak rasa apa? Tak kenal. Itu benda yang kita kenal. Ni pengumuman, dia kata, building pengumuman ni. Ada orang sedekah musang king, 3 biji seorang, besar-besar. Mesti turun bawah pukul 2 tepat, atau siapa lambat, dia habis. Kosong surau ni pukul 2 sekarang. Jadi aku seorang yang mayang. Kita turun kejap kita nak. Kenapa semua orang terasa nak pergi ambil, free, kenapa Dia kenal musang king ni benda apa. Dia tahu harga dia mahal. Dia tahu rasa dia sedap ke apa benda tak apalah. Dia rasa. Tapi kenapa bila sebut Allah ni, walaupun sunat dia tak nak buat. Allah. Sebab apa? Dia tak kenal. Dia tak rasa. Dia tak kenal. Dan dia tak ada hantar pada akal dia apa-apa maklumat yang memperkenalkan Allah itu pada diri dia. Dia tak hantar. Tak ada ilmu lah. Tak baca tauhid. Jadi bila akal ini dia tak ada ilmu, dia knowledge daripada Allah ni kosong, dia hanya faham Allah ni Tuhan. Tuhan tu apa, macam mana, bagaimana, keadaan dia macam mana, sifat dia apa, dia tak tahu. Lepas tu bila disebut, akal disebut, dia tak ada fikir. Kenapa? Akal dia gagal beri maklumat pada hati dia, inilah Allah. Dia gagal. Kenapa? Dia tak baca tauhid. Sebab tu semayang dia tak ada makna apa-apa lah. Semayang dia just rutin yang dia buat, takut berdosa, takut masuk neraka. Sebab dulu duduk asrama, dia ajar semayang pada setiap waktu. Tapi nilai di sisi Allah, kosong. Waktu lepas ni kena sebut Allahu Akbar. Okey, tengok nota kat slide ni. Dia hanyalah meringkaskan apa yang ada dalam kitab. Angkat tangan waktu takbiratul ihram. Kita dah tahu dah ihram ni maksud apa. Ihram ni kalau segi bahasa dia mengharamkan diri. Bila takbir dia mengharamkan diri daripada perkara-perkara yang membatalkan solat. Disunatkan berdasarkan hadis Ibnu Umar bahawa Rasulullah SAW mengangkat tangannya berbetulan dua bahunya apabila beliau memulakan solat ni. Allah angkat berbetulan dengan bahu. Ulama menguraikan berbetulan dengan bahu tu macam ni. Ulama uraikan macam ni. Ini ujung jari berbetulan sini, ini bawah sini, ini dekat bawah sini dan di mukanya pada menghadap kiblat. Dibuka pada menghadap kiblat. Kenapa? Rasulullah buat macam ni.
Kita semayang 30 tahun ni, 40 tahun ni kita angkat begini, kita tak belajar lah. Tabik pun kita belajar. Tabik macam ni. Ni kat mana? Lurus. Dekat kening. Angle berapa? Berapa angle? Macam ni. Gini, 45. 45 degree. Ada tumanina ke spring? Paling low. Tumanina. Tuan. Tumanina. Okey. Mesti ada cara dia betul tak? Kalau ini yang kata tabik spring tu. Tabik spring ni kita tabik gila-gila. Aku tabik spring dengan kau. Tu tumanina tu. Lepas tu mulut kata apa? Apa mulut kata? Tuan, selamat pagi tuan. Kamu cakap apa? Itulah. Assalamualaikum tuan. Sekarang ni banyak orang salam lah. Assalamualaikum tuan. Tuan, Assalamualaikum. Betul tu cara tu. Salam. Okey lah. Tapi lambang tanda perbuatan dia adalah Assalamualaikum tuan. Ni tanda dihormat pada satu organisasi lah. Tanda hormat. Kalau yang dekat dari barat tu, untuk apa tu? Itulah. Kau buat lagi ni, orang hantar kau balik Jerman. Ni kalau komunis sebenarnya dalam video tu, komunis. Macam ni dia hormat? Sini. Ni Hitler. Ni. Dia Malaysia ni, tuan. Dia gitu. Mana ada dia bicara kan? Tak boleh gini. Tuan ke, ni tak boleh gini. Polis. Boleh gini. Ada kiblat. Ini polis ni. Ini bukan polis. Polis. Kalau macam ni, askar. Askar ni. Kalau boleh gini. Saya dah nampak ada orang tabik ni mana. Saya dah pergi lambel dulu lah. Kod udara kata tentera, TUDM dah pindah dah dekat tu. Yang iring saya daripada kereta ni, 2 orang. Tolonglah bawa buku, bawa beg. Sementara nak jalan kat dewan ni, berselisih dengan bawa bos dia. Allah, Imas ni aku tengok. Saya kesian tengok ni macam penat Tuan, tapi itulah kerja ni, tak apalah kan. Kita pun angkatlah tangan. Angkat tangan. Encik, angkat tangan tu je lah. Nak panggil nama tak tahu. Tuan. Jadi bila belajar solat, okey, saya nak volunteer 3 orang. Yang tadi tuan-tuan tadi lagi di depan. Bos tunjuk. Bos lagi di depan. Lalu pergi depan ni lah. Orang kata balaci ni lah. Dia orang pergi depan. Dia jadi model ke apa benda ke dia lah. Padahal bos pun tak faham juga sebenarnya. Itu pada hormat pada organisasi bukan sama tabik sama dengan takbir, tak sama. Tapi kita kata setiap benda tu dia ada rules, dia ada undang-undang. Dia ada undang-undang dia yang telah ditetapkan. Dan kalau dalam sembahyang, undang-undang yang ditetapkan itu nama dia syariat, nama dia syarat, nama dia rukun. Betul juga begini. Lepas tu kalau kita tak tahu teknik angkat tangan, maknanya kita tak tahu teknik nak sembahyang. Tak tahu teknik sembahyang. Kalau kita angkat sembahyang, angkat Allahu Akbar macam ni, nampaknya kita tak tahu. Kenapa? Bukan macam ni yang diajar dalam kitab. Bukan macam ni. Tengok dalam sembahyang Jumaat, orang sembahyang sunat, tengok orang angkat tangan. Macam-macam cara, style. Semua cara, whatever possible. Kenapa tak diseragamkan? Kau seragamkan cantik kat surau Allahu Akbar. Orang angkat pun sama. Tu clean ni nampak. Macam kita kawat lah. 1, 2, 3, 1. Kan tempo dia kan. Betul tak? Terus 1, 2, 3, 1. Itu lagu Muslim boleh lah. Boleh. Kan diseragamkan kan. Scott ke kiri, ping. Betul. Scott ke kiri, pusing lah.
Kenapa dia seragamkan ni? Kalau kita tengok, musuh tengok pun gerun. Saya tengok pun gerun tau. Tengok muka kawan ni. Pak, pak, puk. Senampang, puk, pak, puk, pak. Kita tengok, kita pun kagum. Kita pun kagum tau. Baju sama, kasut kilat, betul, gerak sama, bunyi lagi tu, pak, 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 pak. Kita tengok pun, kalau musuh tengok pun takut. Kalau musuh tengok ke kiri, pusing lah. Musuh tengok ni pondan mana jadi polis. Aku terajam sekali, mampus orang ni kan. Gerun pun tak ada. Semayang sama-sama. Dua orang semua orang bangun rakaat kedua, sama-sama. Macam mana kita disiplinkan diri kita dalam organisasi, kita disiplinkan. Bangun, kita ada duduk istirahat. Semua duduk istirahat. Dan bangun selepas apa? Selepas imam kata bar. Allahu Akbar. Rakaat kedua. Baru semua gerak. Gerak. Allah. Duduk istirahat. Duduk rehat dulu. Rehat kejap. Tolak tangan depan. Bangun. Serap. Nampak cantik. Ini seorang duduk istirahat, seorang tak duduk istirahat, seorang tak faham apa dia duduk rehat. Yelah, dia datang semayang, dia tak datang belajar macam ni, mana dia faham? Kalau macam ni boleh tahan belajar lagi. Cuba semayang beramai, buat buka puasa, semayang kat bawah. Cuba tengok orang semayang, cuba tengok. Yang rehat, yang tak rehat, yang tak tolak tangan ke depan, yang tolak tangan ke depan, yang angkat tangan macam ni, yang angkat tangan macam ni. Buatlah buka puasa betul ambil. Yang tak semayang, lepas buka, saya ukur kat belakang, lepas tu cabut balik. Kan kita nampak ni semua ni kan? Jadi tak ada keselarasan ni. Dalam organisasi tu tak ada keselarasan. Yang semayang, yang tak semayang. Yang semayang 2 pukul 4. Yang perempuan dia ni favourite semayang 2 pukul 4. Sekarang pukul 4 kan tengok. Tak saya pukul 4 kan pergi ambil gambar slipper kat luar. Sekarang ambil gambar slipper kat luar. Nanti pukul 4 ambil gambar, hantar kat saya. Saya boleh buktikan. Prove to me I'm wrong. Kalau saya cakap, prove to me I'm wrong. Sekarang pergi ambil gambar. Ada 1, 2, 3, 4 orang. Ambil gambar 4 slipper je kat perempuan. Sekarang 4 suku, somebody volunteer, ambil 4 slipper, somebody volunteer 4 suku turun bawah, snap, hantar kat saya. Pasti ada lebih 10 slipper. Kalau salah, saya belanja nasi ayam, tupai-tupai. Ni cabaran. Ustaz, tak ada Ustaz. Ni pukul 1 lebih 50 slipper. Pukul 4 tak ada, kosong. Dia orang tak sembahyang pukul 4. Prove to me I'm wrong. Saya kerja bang 33 tahun tau saya kerja. Saya bekerja, bukan saya mengajar macam ni je. Dulu saya kerja, saya ngajar. Saya bekerja. Saya tahulah cerita ni. Cakaplah banyak kali pun. Pukul 4 aja, staf perempuan mesti tak ada. Tahu, pergi surau. Kalau orang nak balik boleh naik. Dengan beg kecil dia. Tahu. Ini biasa. Betul tak? Dia semayang 2 in 1. Zuhur, tunggu sekejap. Masuk waktu azhar, semayang, balik. Zuhur dia ambil last waktu kecederaan. Waktu panik. Waktu penonton panik. Nak habis ni. Bila nak gol, nak habis. Takut nak kalah. Waktu tu dia semayang. Saya terlajak sampai asar. Dan dia tidak merasa apa-apa. Itu yang takut ni, dia tidak merasa apa-apa. Nanti ada masalah, doa nangis-nangis. Tak makbul. Waktu tu tanya, kenapa lambat makbul? Kau semayang pukul 4 lebih, kau tak cakap. Kenapa semayang kau lambat? Tak cakap. Ni kalau kita ikut arus ni, kita gagal. Patutnya kita against arus. Kita kena mengungkah arus. Orang perempuan semayang lambat, kita bukan. Kita datang suruh semayang cepat. Termasuk lelaki. Kan lelaki tengok datang pukul 4. Orang 5.30 balik, dia sibuk main dart. Pelepang, nampak pelima turun main asar. Lepas tu, pukul 7 turun main asar. Lepas tu maghrib, baru balik. Maghrib balik, tak balik lagi. Mengetih dulu. Pukul 9 baru sampai rumah. Kuliah maghrib tak datang. Orang macamnya, bang, balik lambat. Alah, itulah bos tu, dia bagi aku kerja, tak apa benda, pukul 5 beli kerja. Bos juga yang kena. Padahal pukul 5 dia tengah main 101. Double 20. Triple 20. Bullseye 50. Ada pot lagi, tulis. Tak apa kalah makan nasi ayam, belanja. Berdudi lagi.
Tapi bukan orang sini lah, orang sini ni ni orang lain lah, orang lain. Orang sini dia pegang bersidat tak erti. Dia pegang kitab, dia orang sini dia gitulah. Allah. Apa dia dalil yang digunakan oleh mazhab Syafi'i yang menceritakan saya hadis Wa'il bin Hujr. Ini dalam kitab-kitab syarah banyak keluar hadis ni lah. Kitab Mantan tak keluar. Mantan ni dia pendek, syarah ni dia huraikan. Saya bersolat berserta Nabi SAW dan beliau meletakkan tangan kanan di atas lengan kiri, di atas dada. Di atas dadanya. Ni. Dada kat sini. Dekat dada ni letak. Bukan bawah pusat, dekat dada. Ada mazhab letak bawah pusat. Ada mazhab letak atas pusat. Itu tak payah nak cerita lah. Sebab ada yang dia buat ambil hadis secara begini. Ada ambil hadis secara begini. Kita ni Syafi'i, kita letak macam mana Syafi'i letak. Saya biasa tengok kadang orang Melayu semua gini. Ini bawah pusat. Kalau saya kata bawah pusat lah. Kalau pusat di sini. Saya tak tahulah kalau pusat dekat sini. Saya tak nampak pusat dekat mana. Mungkin pusat di atas lutut pun saya tahu. Betul tak? Dia tahu kan. Dia cacat ke pusat di atas lutut. Dia letak sini. Kenapa sini? Pusat di sana. Okey lah. Saya tahu pusat di sini. Jadi saya letak atas pusat. Kenapa? Kita ni memang daripada mazhab Syafi'i. Syarat ni ikut mazhab Syafi'i, batal ni ikut mazhab Syafi'i, dan sunat ni mazhab Syafi'i. Kat mana? Atas pusat. Ni pusat. Allah. Atas pusat. Tak payahlah gambar pusat. Allah, mana pusat aku ni? Ni. Cari, alamak, tak ada pusat Ustaz. Pergi klinik. Tak tahulah, mungkin orang tak ada pusat. Dia flat tau. Ada orang ada pusat, tapi sebabkan dia punya keboroyan yang sangat-sangat. Itu keboroyan tak? Yang melampau-lampau. Melebihi had, pusat dia hilang. Cucu dia kata, Atuk tak ada pusat. Atuk ada pusat, Atuk dah hilang. Dulu muda Atuk nampak pusat tu. Atuk ada pusat. Flat. Dah tua baru belajar. Ustaz, pusat mana? Mana kata pusat kat mana? Atas. Ni. Atas. Ni. Mirip. Kiri. Mirip. Jantung. Ni. Letak. Ni. Ada kawan kita yang kita tahulah mazhab Syafi'i, muka Melayu kan. Macam ni. Jangan ikut mazhab lain. Kita pun batal kita ikut mazhab kita. Syarat kita mazhab kita. Jadi sunat pun ikut mazhab kita lah. Letak ni. Itu yang ada kajian daripada orang Inggeris kan. Dia kata center of the body bukan pusat. Atau center of the body. Tengah body ni, tengah badan kita bukan pusat. Tengah body tu sini. Jadi kalau kita semayang, kita letak kat sini, letak begini, kita akan lebih stabil. Ni orang putih kata lah. Dia tengok orang Islam buat begini. Kita akan lebih stabil. Okey, sebab ini adalah titik tengah pada badan. Dulu masa tahfiz Taman Kosas, ada satu guru ni kan. Dia ngajar dekat Selcom. Dia ni berniaga makan. Selcom pejabat, belakang tu ada full court. Dia berniaga sana lah. Jadi sebulan sekali orang panggil dia ngajar. Dia kata kalau kita nervous, dia kata kita jadi imam. Dia lah orang tak biasa jadi imam. Sekali bapak mentua kata jadi imam. Dia kata pusat nervous tu kat sini. Jadi kita letak ni, tekan ni. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nervous hilang dia kata. Ni dia cakap, saya tunggu sampai kan dia cakap. Saya tak pernah try, tapi sini. Gini. Nervous apa? Gementar. Orang kampung saya kata nervous. Gementar. Dia kata pusat sini. Sebab dia kata budak-budak tahfiz dia, kadang-kadang orang gila-gila jadi imam. Ada budak-budak dia jadi imam, dia baca pun dia takut. Dia punya takut kan. Dia suruh letak ni. Letak ni, tekan sini, baca. Qul ya, dia kata nampak budak ni suara dia, nampak dia boleh baca dengan lebih baik. Itu yang dia sampai kat kami dengan belajar dulu lah. Jadi saya tak ada cuba, tapi saya tahu benda ni dia mesti ambil dia Sambadi lah. Sebab dia ni guru tahfiz. Apa nama ustaz tu? Dia ada tahfiz dulu. Tahfiz Sayyidina Husin, Taman Kosas, Ampang.
Kita nak kata apa kalau kita dapat meletakkan sesuatu dengan betul, maknanya kita buat ni, kita ada peraturan kita dalam kitab. Angkat tangan pun ada peraturan dalam kitab. Jadi lepas ni, jangan angkat tangan tak betul. Kalau perempuan pun, bezanya lelaki dengan perempuan ni kat sini je. Lelaki dia angkat dia punya siku daripada rusuk, daripada lambung. Kita kata lambung ni rusuk ni. Jadi Allah, nampak dia ada ruang. Allah ni ruang. Kalau perempuan disunatkan tidak mengangkat siku daripada lambung. Jadi perempuan dia macam ni. Dia bila angkat Allah macam ni. Nampak tak ni tak ada ruang ni? Yang ni yang dia tunjuk ni. Dia angkat gitulah. Kang Zuhur, siapa orang lelaki angkat ni, Allah. Nanti lepas main, bang, aku rasa kau kena duduk belakang lah. Kau salah sab. Dalam situ, kaki pula macam ni. Dekat luar kemai gagah dengan baju putih jalan, kiri kanan sembahyang. Ni nampaklah kaki saya ni. Takkan ada, bang, kau aku ingat kau dah pakai telekong lah. Kau sembahyang sebiji je perempuan. Ya ke? Ya, macam ni perempuan sembahyang. Tak tahulah aku tahu lelaki begini. Perempuan macam ni. Surah mana kau belajar bang? Aku tak adalah belajar, aku dengar. Akak tengok orang perempuan, tengok kawan-kawan sembahyang. Kalau dia sembahyang macam ni, Allah, dia jaga. Anggota ke tak anggota? Takut orang luar tau. Orang luar yang bukan perempuan. Takut orang zaman. Ni. Begini dia angkat kat belakang. Lepas tu tanya dia, ikhlas tanya lah, awak ni lelaki ke perempuan? Salah. Perempuan. Saya tanya kak, sampai tak kalau macam ni? Sampai tak bawah telinga? Sampai tak? Ini jangan angkat. Sampai tak? Sampai. Macam ni tau. Jangan angkat macam ni. Angkat macam ni. Sampai tak? Orang perempuan, sampai tak? Sampai kan? Sampai tak? Kemudian orang perempuan angkat macam ni. Ini tak ada kiblat. Ini ada bawah. Ni. Ada bawah. Sini dia angkat. Allahu Akbar. Tak cukup. Angkat lagi. Sampai. Ini kiblat mana? Sampai. Okey. Dulu kerja dekat Sarawak, kat pendalaman kan. Masuk pendalaman. Nampaklah yang ada lagi orang-orang sana yang nampak? Tu budak Sarawak tu, abang kemudian nama dia Abang Rashidi. Dia kata, bang, saya panggil dia abang, nama dia Abang Rashidi. Dia pun panggil saya abang. Bang, tu kalau semayang tu macam ni cukup bang. Aku tengok dia cakap, dia dengar dia pelangkung ni. Bawah cuping telinga pada ujung ibu jari tangan sini. Dia jatuhkan ini. Benda ni dia bukan mudah nak buat tau. Kalau kita tak biasakan lah. Kalau kita dah biasa pekat daripada kecil, angkat tangan macam ni, angkat tangan macam ni, kita nak betulkan ni untuk ni pun payah. Bukan mudah. Kalau kita belajar dari kecil macam ni, dah besar tak ada problem lah. Tak ada problem. Jadi sebab masalah lewat tahu, lewat belajar, lewat ambil tahu, menyebabkan kita agak payah nak tukar. Kenapa? Kita telah bergelumang dengan tentera adat. Itu yang kita baca lah. Adat ni apa? Kebiasaan yang salah. Okey, lepas ni nanti kita betulkan. Ambil penama berganti. Lama tak baca. Okey, tukar kitab. Okey, kita tutup ni. Kita nak buka penama berganti. Cuba tengok
Abang pas bagi kawan kejap untuk berkat-berkat. Pasal yang kelima pada menyatakan akan faraj. Betul? Dah baca ke belum ke atau tengah-tengah? Cuba tengok muka berapa. Ni lama tinggal ni. Berkata buku apa? Okey. Demikian lagi tu nota kat sini pun ada juga. Pasal keempat. Ini pasal ke berapa? Ini pasal kelima. Nota dekat slide pun ada juga. Ni menyatakan faraj. Ini masa ajar orang online lah. Tak habis-habis kitab ni. Sekarang ni tengah ajar tauhid, suluhan muqtadi online. Nanti waktu dah habis, baru pergi ke kitab lain. Okey, ni. Demikian lagi, menjadi Allah Ta'ala bagi engkau akan faraj kerana kegunaan dunia, iaitu bersedap-sedap dengan satu perbuatan nama dijimak. Dia kata anggota kemaluan ni dia memang bersedap-sedap dengan jimak. Dari jimak itu lahirlah anak dan bersuka-suka dengan sekalian anak yang dapat dengan jimak itu. Tu yang orang kata anak ni apa? Permata hati kan, macam-macam lah. Penyejuk mata. Tu anak. Cahaya mata. Tu dulu orang berpondok nyanyi. Anak-anak adalah cahaya mata, penyejuk hati. Lagi penyejuk mata, nikmat Allah yang paling sempurna, berharga, semua itu. Dari disbah benda lain di dunia. Ini yang kita katakan ni. Dengan jimat tu dia dapat anak dan dia bersuka-suka dengan anak itu. Nasib tu kata lagi apa? Adakah mereka menjadi Yahudi, jadi Nasrani atau Majusi? Dia kata. Atau mereka menjadi mulhid, mereka amanah dari Allah. Anak ni boleh jadi Yahudi, anak ni boleh jadi Majusi, anak ni boleh jadi Nasrani, anak ni boleh jadi mulhid, orang tak percaya Tuhan. Hasil bimbingan apa? Hasil bimbingan bapak dia lah. Lepas tu dia kata hantar anak sekolah agama. Ada orang tak hantar sekolah agama. Kenapa? Kesian, dia penat. Biar dia penat kat dunia. Jangan dia sakit kat akhirat tu. Orang sekolah agama pun kadang-kadang dia tak dapat lengkap. Memang tak lengkap pun, belajar sekolah agama sekarang ni lah, tak lengkap. Tapi rupanya kita ada asas yang kita bina dekat dia. Nanti dah besar dia tercampak kat mana pun, dia ingat lagi apa pasal dia kena buat sebagai orang Islam. Kalau dapat hantar anak sekolah agama yang full time lagi bagus. Sekarang ni kita tak boleh fikir lah anak kita nak kerja apa tak. Kita kena fikir anak kita ada iman tak iman masa depan dia. Masa depan dia lagi mencabar. Lagi mencabar untuk dia jadi orang baik. Dah fahaman ini keluar, ni kawan ni gini keluar. Jangan sayang duit lah. Kalau sekolah agama tu orang 400-500 bulan, kita rasa kita boleh lah adjust 3 orang 1,500 tak bagi jantar. Cubalah nampak mungkin buat begitulah. Saya ramai anak saya macam sekolah swasta, sekolah agama swasta. Mahal pun saya cubalah cari duit macam mana pun jimat belanja cuba. Kenapa? Bimbang agama tu lah. Bimbang agama tu. Lepas tu betul lah bila kitab ni kata bila jimat itu melahirkan anak, bersuka-suka dengan sekalian anak yang dapat dengan jimat itu. Orang kalau tak ada anak memang dia gurung. Pergi rumah orang tengok baby, balikkan termenung. Ni biasanya kita dengar dengan kawan kita tak ada anak. Balik rumah kan dua-dua diam je, macam sedih lah dengan kita. Sebab apa tak ada anak. Sekali dapat anak 3 tahun 3 orang turut, dah pening pula. Pergi ofis, mengantuk. Kenapa? Anak semalam tak tidur, baru kau tahu. Ingat anak ni apa, anak patung kan, boleh switch off, switch on. Nak tidur off, pak, bangun pagi on. Bukan itu. Kena dia buat hal, kena dia mengamuk, kena dia begitu begini, baru tahu. Bukan mudah lah, bukan mudah. Kalau nak bina bukan mudah.
Yang bermula mereka itu sebesar-besar segala perhiasan dunia kerana firman Allah, al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya. Bermula harta, al-mal, mal ni harta. Lepas tu kita kata baitul mal. Baitul mal benda yang lain dan anak sekalian itu perhiasan hidup dunia. Berapa? Dia tengok ni indah, dia tengok ni cantik. Hasil daripada apa? Hasil daripada Allah kurniakan pada dia faras dan dia jimat suami isteri, maka lahirlah pada mereka itu anak. Anak. Lepas tu orang kata kalau ada anak, bagus. Nanti kalau bergaduh lelaki bini, tengok muka anak, kesian rasa nak berpisah. Ada orang tua kata itulah. Lepas tu elok ada anak. Ada jangan buat ikut macam orang barat. Kahwin-kahwin tak ada anak. Tak nak. Dan mereka plan lah buat apa benda buat supaya jangan ada anak. Ini against lah. Against apa dalam agama kita. Dan against dengan bangsa kita. Orang Melayu ni dia memang terkenal dengan ramai anak. Orang Melayu lah. Orang Cina saya tak tahu lah. Tapi kalau Cina kampung pun anak mereka meramai. Tapi kalau kita ni kadang-kadang kita tak nak anak, jadi against. Orang tua dia bukan turun sini. Ada orang anak seorang, cukup. Dia tak ada masalah, tapi tak nak anak. Mungkin dia serik jaga anak. Dia kata anak ni dah dulu menangis lah benda semua. Itulah sebenarnya pahala lah mudah-mudahan. Sampai satu masa anak kita besar. Jadi kita ada ruang untuk kita ibadat yang lebih banyak lah. Lepas tu kalau boleh cubalah dapat mungkin elakkan jaga cucu lah. Abang kena pencen dengan orang rumah, elakkan jaga cucu lah. Katakan anak kalau boleh kau pergi cari orang jaga lah. Atau bini kau berhenti kerja lah, senang jaga anak kau. Elakkan lah. Kalau jaga cucu, kita akan pusing balik kehidupan kita. Kita sibuk dengan anak kecil pula. Masa bila nak pergi belajar agama? Dah lah masa kerja tak belajar agama. Masa kerja belajar agama, dapat tahu cara angkat tangan je. Lepas tu tak sempat dah. Rukun-rukun lain tak kerti. Pencen, okey, alhamdulillah ada ruang pergi. Lepas tu kalau boleh cubalah kau dapat lah kan. Kadang-kadang kita tak boleh elak. Kadang menantu kita sakit, kuat, terlantar, itu kita tak boleh elak apa-apa lah. Kita minta dengan Allah, berilah kami masa sebelum kami memejam mata. Sebelum kami berbalik, engkau beri kami masa, sahkan ibadah kami, betulkan ibadah kami dan betulkan akidah kami. Itu nak kena betulkan. Betul saya kata pergi belajar. Walaupun majoritinya tak berapa dapat dalam pencen. Belajar pencen memang tak dapat. Sebab otak kita dah lemah. Dah tua. Umur 65 nak faham qidam pun tak dapat. Qidam erti sedia. Lawannya bahru. Itu tak dapat. Sedia apa? Tidak ada mula. Baqa apa? Tidak ada akhir. Lawan dia, baqa lawan dia binasa, panak. Erti tidak ada akhir. Kalau qidam, tidak ada mula. Apa maksud ada mula? Ada yang tidak dimulakan dengan tiada. Nenek dengar macam ni, apa ustaz ni cakap? Otak dah lemah. Otak dah lemah dah. Umur 60 lebih ni otak dah lemah. Tanda otak lemah tu lupa. Spek kali ni. Sini spek. Baca tak nampak. Mana pula spek. Ni tanda otak dah lemah ni. Kat sini orang kata bang sini. Spek ni. Pakai mask kat sini. Tutup janggut. Nak keluar petrol pump. Mana mask? Ambil mask lain. Tutup sini. Pakai dua mask. Satu kat sini, satu kat janggut. Jalan orang pandang ni. Agaknya dia ni kenal aku kot. Anak murid aku kot. Masuk kereta. Alamak apa aku pakai ni. Begini. Kenapa? Tu otak dah lemah. Otak dah lemah. Waktu tu kalau nak pick up new things, nak pick up new benda baru untuk digest tak boleh. Macam perut orang tua dah lemah. Ada orang tua tak boleh makan nasi, makan bubur. Kenapa? Perut dah lemah. Mesin tu tak boleh nak kisar nasi. Dia boleh hanya kisar maksimum bubur. Tu nak makan bubur. Makan nasi problem. Makan nasi problem. Sama dengan otak. Otak ni dia tak boleh kisar apa dah. Dia dah lemah. 60 lebih. Lepas tu jangan belajar lewat umur 60 lebih. Tak boleh. 60 lebih ni dia boleh fikir cucu dia 8. Tahun depan cucu dia 9. Itu je maksimum. Nak kira sifat 20 pun tak boleh. Wujud, qidam, baqa. Apa? Sifat baqa apa?
Bakor, mujahil, mukhalafatuhu. Tak boleh lah. Lepas tu dia kata jangan tunggu pencen. Ini tak pencen pun 50 lebih pun duduk kuliah Johor dulu gini. Dah macam ayah kena sembelih tau. Tu ayah sekolah cocok tu. Saya tahulah kalau macam ni tu ni boleh lebih lah. Kalau macam ni tu tunggu auction lah. Dah sign orang auction nak pencen 58. La haula wala quwwata illa billah. Bila tak kuat. Du'ina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa'i wan nabiyyin, dan firman Allah lagi surah Al-Imran ayat 14, dihiasi bagi manusia akan segala kasih, akan segala keinginan daripada perempuan dan kanak-kanak. Memanglah perempuan ni dia perhiasan dunia. Rasulullah kata perempuan ini adalah perhiasan dunia. Dan apa lagi perkataan Rasulullah? Dia kata apa? Dan sebaik-baik perhiasan itu adalah apa? Wanita solehah. Sebaik-baik perhiasan itu adalah wanita solehah. Bermula mensyukurkan ini anggota. Ini anggota ni faras lah. Anggota ini memelihara daripada yang diharamkan. Bermula mensyukurkan ini, memelihara daripada perkara-perkara yang diharamkan, seperti zina. Zina ni dia adalah dosa yang kedua besar pada badan selepas bunuh orang. Lepas bunuh orang, zina. Dia punya ranking lah. Dosa hati yang paling dahsyat ialah kufur, syirik, iman lah. Dosa iman paling dahsyat. Dosa badan ni apa? Bunuh orang, zina. Bunuh orang, zina. Dia punya ranking gitulah. Lepas tu hukuman dia ni, kalau bunuh orang, hukuman dia dibunuh. Itu nama dia kisas, timbal balik. Dan zina ni, kalau buat, dia tengok situasi orang ni lah. Kalau orang ini dah pernah kahwin, ada suami, walaupun dia janda, diduda, tapi dia pernah merasai perkahwinan yang sah, dia masih berzina, dia punya hukuman dia rejam sampai mati. Itu dalam syarak. Maknanya kalau orang dah kahwin, dia berzina, sebenarnya dalam hukum Islam, dia dah tidak wujud lagi atas muka bumi ni. Patutnya dia dah mati lah kat padang-padang hukuman ni. Dia dah ketanam tangan dia ke dalam, dia kena baling sampai mati lah. Begitu je dahsyat ni, hina dia orang zina ni, sampai tidak ditutup aib dia di tengah masyarakat. Ditunjuk ni baling. Ni dahsyat orang zina ni. Kenapa? Dia sendiri tak jaga diri dia. Sedangkan dia ada benda yang elok, dia ada isteri yang halal, dia masih lagi, maknanya liar ni nafsu dia ni. Liar ni nafsu dia ni, patutnya kalau tak boleh, pergilah kahwin 2, pergilah kahwin 3, pergilah kahwin 4. Bukan jalan dia zina. Maknanya kalau dia zina pun dia ditangkap. Saya zina sebab isteri saya tak layan saya. Dia tak layan rasa tak terima. Awak boleh kahwin lagi kan? Jadi jalan dia apa? Jalan dia janganlah sampai suami berzina, layanlah suami apa yang patut. Dan janganlah lelaki tu berzina, fahamlah hukuman zina ini adalah rejam dan mati. Ni nak kena hati-hati. Dan lewat ini kita faham. Dan mengeluarkan mani lain daripada tangan isterinya dan jariyahnya. Bukan jarinya tu. Kalau belajar guru kata jariyahnya. Dulu jariyah ni dia boleh pakai macam isteri. Mengeluarkan mani dengan tangan isterinya. Kalau tangan sendiri, dosa. Kalau tangan isteri, tak dosa. Mengeluarkan mani dengan tangan isteri je atau jariah dia. Okey. Maknanya yang dikatakan pelihara ni, jangan zina, jangan liwat, jangan keluarkan mani dengan tangan sendiri. Okey. Dan memeliharanya daripada syubhat seperti jima' yang nikah yang batil jika taklid. Ini kita baca ni lah. Ini dia menceritakan tentang mazhab.
Ada mazhab kata kalau kita nikah tak ada saksi sah. Mazhab kita kata kita ada saksi sah. Jadi benda ni dia jadi batil kalau kita tak taklid pada mazhab lain. Ini nanti kita cerita lagi lah. Okey, jadi kesimpulan dia apa yang kita baca ni, Allah dah beritahu antara benda yang menjadi kesukaan manusia adalah anak dan isteri. Jadi itulah sunnah dia dengan berkahwin. Kalau kita tengok Quran kata apa? Engkau bela binatang ternak, engkau akan senang hati melihat dia berjalan pulang. Dan Quran disebut. Memang kalau kita tengok itik petang-petang pulang kampung, wah kita tengok meleka. Tengok ikan ni, orang ternak ikan, walaupun ikan tu untuk makan, ikan keli kita tengok memang seronok. Tengok anak ikan, tengok dia bagi makan, kita rasa seronok. Kenapa? Memang itu dikata dalam Quran. Sama juga macam kita tengok anak, kita seronok. Tengok budak-budak kecil, kita seronok. Sepatutnya. Kenapa? Itu yang fitrah dijanjikan, hasil daripada jima' tu dengan suami isteri, dia akan melahirkan anak. Lepas tu kalau orang kau dapat anak, dia sepatutnya dia seronok lah. Orang dapat anak dia seronok. Kenapa? Itulah dikatakan yang dalam Quran kata, kesukaan. Kesukaan. Saya dulu masa dapat anak pertama, seronok dia sampai saya pakai baju dia balik. Ini cerita betul dia. Saya, bapa mentua saya telefon. Abah dah hantar lah Atikah ni kata. Dia nak mana? Dia hantar dekat kem terendak. Dulu telefon kan pakai meja, mana ada handphone. Saya dengar je, saya kat dengan kawan saya. Nak. Bini aku dah tambah. Kawan saya ni pun, dia masa tu dia belum kahwin. Depan saya ni ada kawan saya yang nama Akasha. Akasha ni dia dah kahwin. Dia kata bukan buat tentu dia buat anak je. Dia pengalaman kan. Kadang-kadang lambat lagi tau. Kadang besok baru anak. Saya dah mengelabar ni kat kabut ni. Aku nak balik Melaka lah. Baliklah Melaka. Balik Melaka sampai rumah hari Jumaat. Lepas tu sembahyang Jumaat. Lepas tu tak semalam saya tak ingat cerita apa lah. Adalah orang telefon rumah. Nurse ke apa telefon rumah bapak mentua saya. Kata orang rumah saya dia masuk labor room. Ni lepas sembahyang Jumaat. Saya betul tak pakai baju. Balik sembahyang Jumaat kampung panas kan. Pakai kain ni pakai baju. Abah dia kata jom. Kita pergi hospital. Dia kata ni sekejap lagi dia beranak ni. Saya punya menggelabah. Saya ambil baju adik ipar saya tau. Adik ipar saya arwah yang meninggal ni. Saya ambil. Saya pakai seluar. Saya sarung. Naik motor bapak mentua Honda 65cc tau. Tahu? Lampu bulat tu. Gear 1 belakang. Tahu? Gear 2 kali depan. Tak. Yang ganteng tu. Bapak mentua saya bawa. Dia kata minyak tak ada ni, isi minyak dulu. Isi minyak lah. Isi minyak. Isi RM3. RM2. Isi RM2. Orang tu bagi RM3. Saya perasan bila saya jalan ni, dekat petrol pump, saya nampak orang pandang saya. Bukan sebab mas. Tadi mas cerita lain. Orang pandang saya. Bila saya ambil RM3, saya nak masuk balance, poket saya tak ada. Baju Melayu ni. Maknanya poket dia ke dalam. Maknanya saya pakai baju terbalik. Betul bapak tu kata, baju kau terbalik lah. Dekat motor tu juga dia buka. Betul kan bu? Punya menggelabah sampai pakai baju terbalik. Anak pertama. Yang lain tu menggelabah juga tapi tak teruk. Kenapa? Rasa seronok dapat anak ni sampai begitu. Betul, Al-Quran kata, anak-anak ni dia kesukaan kita. Tu saya kata tu, saya cakap anak saya, kau dulu beranak, habis pakai baju terbalik tau, kita tengok kau. Kita apa ni? Seronok. Betul lah Quran kata, anak isteri ni dia buat kita seronok. Jadi carilah jalan seronok. Macam mana buat pandai-pandai kita lah. Nak bawa family day ke, nak berjalan ke, nak ajak cucu ke, nak bawa cucu jalan ke. Kenapa? Itu sunnah dan fitrah seronok. Saya kata, saya tak seronok lah ada anak. Kalau boleh tak ada anak. Saya tak seronok ada bini. Ni ada benda yang tak berapa kena lah. Dia against dengan fitrah yang dinyatakan dalam Quran. Okey, cukuplah. Dah dekat kedua ni. Kali tu bermula memeliharanya daripada syubhat. Okey, insya-Allah. Minggu depan hari apa? 27 lah. Senin.
Tak ada kelas minggu depan. Saya nak pergi Tanah Merah. Ada urusan anak universiti, anak yang anak tu seorang pun belajar, yang lain dah habis lah. Kecil. Ada urusan nak bawa dia kat sana dengan kawan dia. Okay, minggu depan kita jumpa lah, nanti lagi satu insyaAllah. Minggu depan hari Khamis, kalau nak ganti hari Khamis boleh lah. Tengok jadual dulu, kalau kau free, saya datang. Atau minggu depan Khamis pun tak free lah. Kami ada Dewa Bahasa tu. Nanti tengok lah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ampun maaf wa billahi alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.